Halo, apa khabar semua? Hari ini kita akan cuba menjawab soalan terakhir di dalam kertas 2 bahagian B Matematik SPM. Itu soalan ke-16. Contoh soalan ini diambil dari peperiksaan percubaan SPM tahun 2016 dari negeri Kelantan. Okay. So, soalan 16, rajak 16 menunjukkan kedudukan titik PQR KLM. PQR KLM. PR ialah diameter. PR ialah diameter selarian pada latitude 55 darjah utara dan O ialah pusat bumi. Okay. Soalan ini adalah datang dari Earth and Sphere. Okay. Dalam bab ke-9 Sukatan Pelajaran SPM Matematik tingkatan 5. Okay. So kita mula. Sebelum kita mencari kedudukan bagi P dekat sini, lebih baik kita tahu sedikit tentang apa yang dimaksudkan longitude, latitude dan khatulistiwa dekat mana dan Greenwich Meridian. Aksi bumi adalah garis lurus bayangan yang menyambungkan kutub utara dengan kutub selatan. Okay. Dan ia mesti melalui pusat bumi. Okay. Meridian pula adalah separuh bulatan pada permukaan bumi. Separuh bulatan pada permukaan bumi yang menyambungkan kutub utara dengan kutub selatan. Okay. Meridian Greenwich pula adalah meridian rujukan untuk meridian lain. Okay. Longitude bagi meridian Greenwich adalah 0. Okay. Adalah 0 darjah. Longitude adalah sudut antara suatu sata meridian dengan sata meridian Greenwich. Dia ditulis dalam bentuk berapa darjah, misalnya X darjah di timur atau X darjah di barat. Bulatan agung pula adalah bulatan pada permukaan bumi dengan pusatnya pada pusat bumi. Dan nanti kita akan belajar tentang yang lain lah. Okay. Kita balik semula ke sini. So, secara ringkasnya, ini adalah longitude. Dia adalah longitude dan ini adalah latitude. Okay. Ini maksud sebenarnya lah. Okay. Dan ini adalah khatulistiwa. Ini adalah Greenwich. So, tadi dah kata Greenwich adalah satu garis, ada meridian rujukan di mana ia adalah pada 0 darjah kan. So apa-apa longitude yang di sebelah barat akan dinamakan sebagai longitude pada berapa darjah sebelah barat. Semuanya dirujuk pada meridian Greenwich yang ada pada 0 darjah lah. So di sebelah timur meridian Greenwich itu maka akan dinamakan longitude pada berapa darjah timur. Okay. Sama juga dengan latitude, di utara khatulistiwa adalah akan ditulis sebagai latitude pada berapa darjah utara, dan selatan khatulistiwa pula adalah latitude berapa darjah di sebelah selatan. Okay. Okay. Apabila dah faham tentang longitude dengan latitude ni, maka kamu pun bolehlah mula dengan menjawab soalan bahagian A sinilah, kedudukan bagi P. Okay. Diberi bahawa PR ialah diameter selarian. Okay. Diameter selarian latitude pada 55 darjah utara. Okay. PR adalah diameter selarian. Keyword ini adalah diameter selarian. Okay.
Ini adalah diameter, maka kamu pun boleh lukis satu garis bayangan So garis bayangan dari P ke Q, garis lurus. Okay. Maka ini adalah diameter kereta rentas ini di PR. Okay. So sudah tentunya apabila kamu boleh melukis satu diameter kan, sudah tentu garis ini adalah garis lurus dan dengan 180 darjah. Okay. Dengan itu kamu boleh kira longitude P. Okay. So longitude P, kita dah tahu bahawa P, kalau kita tengok dari sini, kita akan tahu yang P di sebelah barat R. Saya pun boleh kira longitude P ini, Okay. Longitude P adalah sama dengan 180 darjah tolak 35 darjah ke timur. Maka kamu akan dapat 180 tolak 35, maka dapatlah 145 darjah ke barat. Okay. Pengiraan ini senang sajalah, cuma kalau kamu tahu yang ini adalah di sebelah baratnya, tolakkan longitude dengan sudut di sebelah timurnya dan namakannya terus sebagai barat. Okay. Dan kamu akan dapat nilainya di longitude P ini. Okay. Di B. Okay. Tapi kalau nak buat nak tahu logiknya, okay, kamu pun boleh kira macam ni lah. Kamu dah tahu yang sudut antara P dengan R adalah 180 darjah kan. Okay. So untuk kamu bergerak atau berputar dari R ke P sebanyak 180 darjah, maka kamu kena mula dari R kan dan ke barat. So apabila kamu bergerak dari atau berputar dari R ke P, ke arah P, kamu kena melalui meridian Greenwich iaitu 0. So dari 35 darjah sampai ke meridian Greenwich tu, meridian Greenwich tu kan tadi adalah 0 darjah kan. 35 sampai ke 0 adalah 35 dan ada 35 darjah lah. Kemudian lepas tu kita kena bergerak lagi berapa darjah? Kita kena bergerak lagi 145 darjah, baru kita boleh lengkapkan 180 darjah kan. Dari R ke meridian Greenwich adalah 35 darjah. Kemudian kamu kena bergerak lagi 145 darjah ke sebelah barat untuk melengkapkan 180 darjah, iaitu garis lurus ini 180 darjah. Ini adalah longitude P dia lah, longitude P dia. Okay. So dengan ini kedudukan P adalah, terus tulis ini 55 darjah U dan 145 darjah barat. Okay. Ini adalah kedudukan P. Dengan itu kamu pun dapatlah 3 markah. Okey, bahagian B pula diberi jarak dari P ke Q ialah 1789.6 batu nautika. Cari longitude bagi Q. Longitude bagi Q. Okey. Diberikan jarak PQ. Tapi kita tak tahu theta ni. Tetapi kita tahu yang ini adalah satu selarian latitude. Okay.
So alpha ini kita tahu kan adalah 55 darjah utara. Okey, sebab latitude ini adalah 55 darjah utara, maka alpha ini adalah 55 darjah. Okey, dengan ini kamu boleh menggunakan formula ini. Jarak antara dua titik di atas suatu selarian latitude. Di atas suatu selarian latitude adalah sama dengan theta darab 60 darab cos alpha. Okay. Cos alpha adalah sudut antara khatulistiwa dengan latitude itu. Okay. Maka dengan itu kamu pun boleh guna formula jarak PQ sama dengan 1789.6. So theta darab 60 darab cos alpha sama dengan 1789.6, di mana alpha adalah 55 darjah. Okay, dengan itu theta sama dengan 1789.6 bahagi dengan bracket 60 darab cos 55 kan. Okey. Dengan tu kamu dapat theta sama dengan 52 darjah. Ini theta ini adalah 52 darjah. Dengan itu longitude Q adalah 145 kan. Tadi kita tahu longitude P ini adalah 145 darjah barat. Okey, tolak sebab ini ke sebelah timur. Okey, maka kena tolak 52 darjah iaitu theta, maka kamu dapatlah longitude Q untuk kedudukan Q ini adalah di 93 darjah sebelah barat. Okay. So kedudukan Q adalah 55 darjah utara sebab di atas paksian di atas selarian latitude kan. Okay. So terus tulis 55 darjah utara dan longitude-nya iaitu 93 darjah barat. Okay. Dengan itu selesailah kedudukan Q. Okay. Habis bahagian B. Seterusnya kita hitung jarak dalam batu nautika dari Q arah ke selatan L. Okay, arah ke selatan L. Dari Q arah ke selatan L dan diukur sepanjang permukaan bumi. Okay. Keyword dia adalah sepanjang permukaan bumi kan. Ini adalah sepanjang permukaan bumi, maka ia sebenarnya boleh disambungkan dengan berpusat di, sebab dia adalah satu di sepanjang permukaan bumi, maka boleh disambungkan ke pusat bumi. Okay. Dengan itu tadi kita sudah tahu yang sebab alpha ini adalah sudut antara khatulistiwa dengan selarian latitude 55 darjah kan. So ini adalah 55 darjah, alpha sama 55 darjah. Okay. Bagaimana dengan latitude L ni? Latitude L adalah 32 darjah, maka jumlah sudut antara QOL adalah 55 tambah 32, maka ia adalah 87 darjah. Okay. Selepas kamu dapat sudut ini iaitu 87 darjah, kamu boleh guna
formula ini. Sebab formula ini menyatakan jarak antara dua titik di atas bulatan agung ini adalah sebab dia adalah di atas permukaan bumi kan. Tadi kita sudah tahu yang bulatan agung itu adalah bulatan pada permukaan bumi. Okey, dengan pusatnya pada pusat bumi. Jarak antara dua titik di atas bulatan agung sama dengan theta darab 60 batu nautika. Okey. Maka theta kita adalah 87 darjah darab 60, maka kamu dapatlah 5220 batu nautika. Okey, iaitu jarak QL lah. Jarak QL sebab dia di atas permukaan bumi, maka gunakan formula ini saja. Okey. Okey. Sebab dia di atas permukaan bumi, maka kamu boleh guna formula ini. Okey. Bila dia tidak di atas permukaan, bukan di atas permukaan bumi yang diperpaksikan di pusat bumi, maka tadi kamu gunakan cos F theta kali theta darab 60 darab lagi dengan cos alpha. Okey. Tapi yang ini sebab dia berpusatkan di permukaan bumi, maka kamu tak payahlah ada cos alpha kan. Okey. So guna formula ini. Theta darab 60. Okey, iaitu 87 darab 60 sama dengan 5220 batu nautika. Okey. So itu adalah jarak QL. Okey. Seterusnya untuk soalan D pula. Sebuah kapal terbang berlepas dari P dan terbang ke arah timur ke Q di sepanjang selarian latitude sepunya. Okey, itu 55 darjah lah. Okey. Kemudian kapal terbang itu terbang arah selatan ke L. Bila sampai Q, ia ke L. Okey. Dan laju purata bagi keseluruhan penerbangan ialah 520 nautika. Okay. Hitung jumlah masa dalam jam yang diambil bagi keseluruhan penerbangan itu. Okay. So, satu lagi yang kamu kena ingat adalah satu knot itu sama dengan 1 batu nautika per jam. Okay. So, 520 knot tadi. Okay. So, jumlah jarak dari jumlah jarak PQL adalah PQ campur QL kan. Okay. Maka jarak PQ tambah jarak QL sama dengan 1789.6 tambah 5220. Okay. Maka dapatlah kamu 7009.6 batu nautika. Okay. So jumlah masa sama dengan jarak bagi dengan kelajuan kan. So sama dengan 7009.6 dibagi dengan 520. Maka kamu dapatlah 13.48 jam. Okey. Dengan itu kamu pun dapat selesaikan soalan bahagian D inilah. Dengan ini kita habis soalan terakhir dalam kertas 2 bahagian B Matematik SPM. Okay. Sekiranya video kami membantu, tolong subscribe dan like channel, okay, supaya kamu dapat update baru di dalam video kami lah. Okay. Dan tolong sharekan kepada pelajar lain yang berminat dan yang belum tahu tentang channel kami lagi lah. Okay. So kami juga ingin berterima kasih kepada Eden Learning Center kerana membantu kami di dalam menstrukturkan cara pengajaran untuk tutorial percuma inilah. Okay. Dan juga kepada Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Cawangan Kelantan kerana kami menggunakan soalan contoh
percubaan untuk tutorial ini. Okay. Sekiranya kamu berminat tentang Eden Learning Center, kamu bolehlah pergi ke Facebook ini. Okay. Dan last sekali, practice makes perfect, dan selamat maju jaya. Kita berjumpa lagi. Bye bye.